Dia datang ke rumah kami pada bulan Disember tahun 1999. Masa tu, ayah suruh aku turun ke bawah. Aku ingat sebab mak dah siapkan makan malam. Belum sempat aku turun tangga, ayah yang sedang berdiri di bawah menghadapkan tapak tangannya ke arah aku untuk memberi isyarat supaya aku berhenti di situ. Perasaan cemas jelas tertulis pada wajah ayah. Aku tahu ada sesuatu yang tak kena. Dengar cakap ayah baik-baik. Kata ayah, jantung aku mula berdebar. Tengok muka ayah aja dan jangan pandang ke tempat lain. Abang akan nampak ada orang lain dekat dalam rumah kita. Tapi abang mesti anggap macam dia tak wujud kat sini. Aku rasa macam nak ketawa pun ada. Otak berumur 12 tahun aku pada masa tu cuma memikirkan bahawa ini adalah percubaan ayah untuk menyakat aku. Belum sempat aku berkata apa-apa, ayah menyambung. Perempuan ni akan bisik macam-macam dan ikut abang ke sini sana untuk tarik perhatian abang. Tapi abang mesti ingat, jangan sesekali layan dia. Jangan fikir langsung pun pasal dia. Dia akan pergi nanti. Tapi abang mesti janji dengan ayah yang abang akan buat macam yang ayah suruh. Raut wajah ayah yang betul-betul tegas memadamkan sangkaan aku bahawa ini adalah satu gurauan. Perasaan takut dan bingung mula menyirami aku. Berbagai soalan mula meniti di lidahku, tapi apa yang aku cuma mampu tuturkan ketika itu ialah, "Okey ayah." "Baik, sekarang abang boleh turun. Mak dah siapkan makan. Ayah cakap pasal dia ke abang ni pun dah buat dia makin kuat. Tapi ayah terpaksa cakap juga dekat abang. Ingat pesan ayah." Aku menuruni anak tangga dengan perlahan-lahan. Mata aku masih terpaku ke wajah ayah dan kami berjalan menuju ke dapur. Dengan serta-merta, aku dapat merasakan udara di sekeliling aku menjadi sejuk. Hidung aku menangkap bau busuk yang memualkan dan ia mengingatkan aku pada peristiwa apabila seekor musang mati dalam siling rumah dulu dan bangkainya cuma kami temui selepas seminggu. Aku dan ayah mengambil tempat masing-masing di meja makan. Adik perempuanku yang duduk menghadap aku di meja hanya memakukan pandangannya ke arah sekeping pinggan putih di depannya. Ibu pula sedang menghidangkan lauk pauk ke atas meja. Tapi kelopak mata ibu jelas kelihatan bengkak dan ada sisa air mata di wajahnya. Dengan sedaya upaya, aku meletakkan fokus pada ahli keluarga aku. Tapi di sudut pandangan aku dapat lihat perempuan yang ayah maksudkan tu. Rambutnya hitam, kusut dan berdebu. Kulitnya pucat macam orang sakit. Dia hanya berdiri macam sebuah patung di hujung dapur. Suasana di ruang makan pada malam itu suram dan hambar. Kegembiraan dan gelak tawa yang selalunya ada pada waktu makan malam kami seperti disedut habis. Dengan perlahan-lahan, adik mencuik kaki aku dengan kakinya di bawah meja dan bertanya dengan suara kecilnya, "Abang pun nampak kan perempuan tu?" Aku mengangguk. "Diam!" selar ayah. Dengan perlahan-lahan, perempuan itu bergerak mendekati meja makan. Baunya yang meloyakan semakin kuat. Setiap langkahnya berkeriut dan berbunyi seperti dia sedang berjalan di atas tanah lumpur dan
Akhirnya, dia menghentikan langkah betul-betul di belakang kerusi adik. Kemudian, perempuan itu meletakkan sebelah tangannya yang berkedut dan berkuku panjang ke atas bahu adik. Dengan air mata yang hampir melimpah, adik merenung aku seolah-olah meminta tolong. Aku cuma mampu tunduk ke bawah. Ibu yang sejak dari tadi berusaha untuk berpura-pura seperti tak ada apa-apa berlaku, menyendukkan makanan ke pinggan kami. Di bawah meja kaca tu, aku dapat melihat tangan ayah yang menggenggam kemas tangan adik dalam usahanya untuk menenangkan adik. Sepanjang waktu makan malam tu, adik menjamah makanannya dengan tangan berkedut perempuan tu di atas bahunya. Dari mulut perempuan tu, bunyi bisikan yang membingitkan telinga dilontarkan tanpa henti. Begitulah kehidupan kami dibelenggu oleh tetamu yang tak diundang tu. Bermula dari malam itu dan berlanjutan sehingga beberapa bulan. Walaupun kami semua keluar dari rumah, perempuan itu mengikuti kami ke mana-mana. Apabila kami berempat berada di dalam kereta di atas jalan, dia akan sentiasa muncul di tepi-tepi jalan selang beberapa minit. Sepanjang kehadiran parasit tu di rumah kami, ayah langsung tak benarkan sesiapa datang bertandang ke rumah kami dan kami pun tak dibenarkan pergi ke rumah kawan-kawan kami. Sesekali, jika keadaan mendesak, kami akan berbisik sesama sendiri untuk berbincang tentang kewujudan perempuan tu. Itu pun kalau dia berada tak terlalu dekat dengan kami. Ayah merayu dan menyuruh kami berjanji supaya tidak menceritakan kewujudan parasit ini pada sesiapa pun di luar keluarga kami. Menurut ayah, itu saja satu-satunya cara untuk membuatkan perempuan itu lenyap. Selagi ada ahli keluarga yang memikirkan kewujudan perempuan itu dan memberikannya perhatian walaupun sedikit, dia tak akan pergi. Cuma orang yang tahu kewujudan makhluk itu yang dapat melihatnya. Kami tepati janji kami pada ayah, walaupun itu adalah salah satu perkara yang paling sukar bagi kami. Lama-kelamaan, aku dapat tahu bahawa ayah adalah punca kenapa perempuan itu muncul dalam hidup kami. Dia hanya menjangkiti satu keluarga dalam satu tempoh. Pada tahun 70-an, kakak ayah iaitu makcik kami telah membawa perempuan itu pulang ke rumah setelah makcik mendengar cerita tentang perempuan itu dari rakan sekolahnya. Dengan susah payah, setiap hari mereka sekeluarga berusaha mengabaikan kewujudan perempuan itu dari kotak fikiran mereka. Sehinggalah pada satu hari, perempuan itu benar-benar tak muncul lagi dalam hidup mereka. Perempuan itu muncul semula dalam hidup ayah dan mengganggu isi keluarga kami pada tahun 1999 kerana pada satu hari, ayah tiba-tiba teringatkan memori silamnya. Detik itu sudah cukup untuk membuatkan dia kembali menghantui hidup ayah dan keluarga kami. Yang paling terkesan dengan kehadiran susuk hodoh itu ialah ibu. Kerana ibu selalu berada di rumah keseorangan, terutamanya apabila aku dan adik ke sekolah dan ayah pula ke pejabat. Segalanya berubah apabila pada satu hari ibu tak dapat menahan lagi perasaannya. Aku masih ingat pada malam di bulan Februari itu, setelah selesai makan malam, ibu masuk ke bilik untuk tidur lebih awal dari kebiasaannya. Mungkin kerana kepenatan setelah seharian bekerja di rumah. Sementara ayah mencuci pinggan, manakala aku dan adik menyambung mengulang kaji pelajaran.
Sebaik saja ibu melangkah masuk ke bilik, perempuan itu sedang duduk di atas katil dan ibu memang tak dapat mengelak daripada memandang ke arah perempuan itu. Kami mendengar suara ibu menjerit menghalau makhluk itu supaya pergi dari rumah kami. Sepantas kilat, ayah berlari ke arah bilik untuk menahan ibu. Tapi segala-galanya sudah terlambat. Itulah malam terakhir kami melihat ibu. Setelah sampai ke pintu bilik, yang ada di bilik tu cumalah perempuan tu dan lantai yang dibanjiri dengan darah. Ibu langsung lenyap. Minggu-minggu berikutnya, aku pula menjadi sasaran siksaan perempuan itu. Setiap malam sebelum tidur, dia akan merapatkan mulutnya ke telingaku untuk berbisik yang aku boleh berjumpa dengan ibu lagi. Aku cuma perlu memandang ke dalam matanya dan bertanyakan bagaimana. Sekalipun aku tak terpedaya. Mimpi ngeri keluarga kami tu dah lama berlalu. Dan tujuan aku menceritakan semua ni di sini adalah sebab aku nak kau tahu dan bayangkan tentang perempuan tu. Aku nampak dia pagi tadi buat pertama kalinya selepas 18 tahun dia hilang dari keluarga kami. Aku tak mahu perempuan parasit ni menghancurkan hidup aku bersama isteri dan anak-anak aku. Aku nak kau bayangkan susuknya yang kurus kering, rambut hitamnya yang panjang dan kusut, dan kulitnya yang pucat. Bayangkan dia berada dalam rumah kau, supaya dia tak ganggu keluarga aku. Kau dah kena jangkitan ni, dan tak lama lagi, bila dia muncul, tolong buat-buat tak nampak perempuan tu. Aku minta maaf. Aku terpaksa